Hai, bertemu lagi dalam rancangan 3D City dan kali ini saya akan berbicara dengan anda satu tajuk yang cukup menarik iaitu konsert. Cintamu yang dusta inilah sakit dengan kiranya hidup menjadi sunyi. Siti percaya anda semua pasti pernah menonton konsert dan hari ini Siti akan bercerita kepada anda pengalaman Siti menjayakan konsert. Siti percaya anda semua pasti sudah menonton konsert kan? Tak kiralah konsert tu dari artis luar negara ataupun artis tempatan. Sebenarnya kan, kalau bercakap bila kita menjadi artis, konsert ni merupakan satu impian setiap artis. Bila kita dah buat konsert kan, kita dah rasa satu macam kita dah melepasi satu halangan yang begitu besar dari segi menguji ketahanan mental kita, emosi kita dan macam mana kita menjadi penghibur yang sebenarnya. Tapi wajahmu semalam muram, mengapa Dewi, mengapa? Untuk menjayakan sebuah konsert tu bukan satu perkara yang mudah kerana ia melibatkan tenaga produksi yang begitu ramai, tenaga kreatif dan juga persiapan yang agak lama. Ya, kalau dulu Siti ingat lagi, first concert Siti tahun 1999, kami sebenarnya dah rancang 2 tahun sebelum tu. Dah merancang ni, dah ingat lagi waktu tu bulan puasa. Siti di rumah Pak Angah Suhaimi pergi berbuka puasa, sambil tu kami merancang. Sehinggalah kami sahur di rumah beliau kan, merancang apa konsert yang Siti nak buat. Sebenarnya itu cuma angan-angan dan kami buat kertas kerja ni sebagai persediaan awal. Dan alhamdulillah 2 tahun selepas itu Siti berjaya juga mengadakan konsert sulung Siti, tetapi Siti nak ceritakan kepada anda seterusnya ni persiapan yang Siti lakukan untuk menjayakan konsert ni. Gurindam lagu Okey, sebenarnya Pak Ngah untuk Siti Nurhaliza, Pak Ngah dah buat, Pak Ngah rasa mungkin 4 lah. Keempat, iaitu pertama sekali konsert Siti Nurhaliza yang pertama. Kemudian yang keduanya di Singapura. Dan yang ketiganya mega konsert di Bukit Jalil juga. Dan yang keempatnya konsert Sudirman di Istana Budaya. So 4 konsert lah yang Pak Ngah terlibat secara langsung sebagai pengarah persembahan dalam konsert. tentang cita-cita, tentang hari muka. Empat konsert ni sebenarnya dia beza antara satu konsert dengan satu konsert yang lain, kerana yang konsert yang pertama konsepnya adalah A Star Is Born. Maknanya kita buat satu perjalanan hidup Siti daripada kampung sehinggalah dia jadi star. So itu konsep yang kita terapkan dalam persembahan Siti Nurhaliza yang first konsep dia. Kemudian konsep ni dibawa ke Singapura. So konsepnya sama juga, A Star Is Born. Cuma mungkin kelainan dia adalah dari segi pengisiannya, kerana kita nak sesuaikan dengan penonton-penonton di Singapura sendiri. Manakala konsep yang mega konsep Siti Nurhaliza, iaitu konsep yang kedua beliau, dia pengisiannya Spectacular of Siti Nurhaliza. Apa yang hebatnya tentang Siti Nurhaliza. Jadi selain daripada kita tahu kehebatan dia sebagai penyanyi, kita juga menerapkan beberapa unsur-unsur spektakular, umpamanya dia bermain props, umpamanya dia menari dan dia membuat kepelbagaian aksi, umpamanya. Dia tidak lagi menceritakan tentang pengalaman dia sebagai penyanyi, tak. Kita tunjukkan kehebatan Siti Nurhaliza sendiri. Manakala untuk konsert Sudirman, Siti Nurhaliza, dia basically konsepnya adalah menceritakan tentang lagu-lagu Sudirman yang kita nak persembahkan, tetapi mempunyai cerita-cerita dia tentang bagaimana kehidupan Sudirman, bagaimana patriotismnya Sudirman. Jadi dengan tak saya langsung ketiga konsep ni adalah berbeza antara satu sama lain.
kejayaan satu-satu persembahan tu is not a one man show. Jadi selalunya untuk konsert Siti ni kita ada brainstorming session. So brainstorming session ni selalunya terdiri daripada Pak Ngah, Mak Ngah dan tim Pak Ngah bersama-sama dengan Siti Nurhaliza dan tim dia untuk nak memikirkan bagaimana kita nak melahirkan satu konsert yang baik. Bila berbincang macam tu, barulah Siti tahu betapa susahnya nak menjayakan konsert yang besar. Berapa rumitnya, perlu mencari tenaga-tenaga pakar dalam menyelesaikan masalah yang setiap kali mungkin akan timbul, walaupun kita rasa perkara yang kecil, tapi dia sedikit sebanyak boleh mengganggu persembahan perjalanan konsert nanti. Jadi Siti tak nak Siti kuatkan semangat Siti bahawa Siti mesti lakukan konsert supaya lebih ramai pihak yang percaya dengan bakat artis tempatan. Bukan artis luar negara je sebenarnya boleh buat konsert. Kita orang kita pun sebenarnya boleh tunjukkan bahawa kita ada bakat yang luar biasa juga. Jadi bila Siti dah bertekad untuk menjayakan konsert, segalanya berjalan dengan seperti yang dibincangkan. Tapi perkara-perkara masalah yang kecil dan besar tu pasti ada. Salah satu masalah adalah kos, modal ya. Sebab Siti rasa untuk syarikat Siti waktu itu bukan terlalu besar untuk menjayakan konsert seperti itu. Tetapi Siti rasa Siti perlu mencuba dulu. Dan selepas Siti jayakan konsert tersebut, alhamdulillah membuka mata ramai pihak. Siti mendapat mendapat jemputan seterusnya untuk mengadakan konsert di Singapura, di Brunei dan juga yang akan datang ni di Indonesia. Bermula daripada konsert yang pertama, Siti rasa kalau kita tak mulakan dulu, siapa lagi yang nak menolong kita? Kenapa perlu konsert? Siti rasa seorang artis tu bila dia dah ada nama yang kukuh dalam bidang seni dan punyai album yang lebih banyak, saya rasa perlu satu ketika dia bersedia untuk menghadapi konsert. Di konsert tu nanti kita akan teruji dari segi nyanyian. Kalau selama ni orang menilai kita dari album saja kan, nyanyian album, persembahan biasa. Tapi persembahan di konsert itu satu perbezaan yang cukup ketara. Ya, Siti perlu kadang-kadang tu menyanyi sampai 2 jam tanpa henti. Mungkin dalam setengah jam Siti tak berhenti, kemudian barulah berhenti. Jadi dari situ orang nak tengok sebenarnya penyanyi ni dia betul-betul boleh bertahan dalam persembahan yang begitu lama atau tidak. Jadi nak menjayakan tu juga, latihan dia memang Siti jalani boleh dikatakan hampir setahun juga. Hampir setahun Siti buat latihan bersama penari. Dan corak persembahan Siti nak macam mana. Contohnya first concert Siti nak main percussion. Jadi Siti dalam berlatih menari tu Siti luangkan masa juga. Lepas berlatih menari pergi buat latihan dengan guru percussion Siti, Steve Thornton. Itu yang tiap-tiap minggu Siti lakukan sampailah hari persembahan yang sebenar. Dan Siti secara tidak langsung Siti rasa yakin tau bila dah tiap-tiap hari melakukan latihan, membaiki segala kesilapan, kita berada di atas pentas sebagai seorang yang betul-betul dah bersedia. Jadi itu memang Siti rasa perlunya ada konsert, keyakinan dan juga persediaan yang kita lakukan tu memberi orang menilai kita sebagai artis yang bagaimana. Salah satu sebab bila kita buat konsert ni, orang akan melihat kita bukan sebagai penyanyi saja tapi sebagai penghibur. Bila di atas pentas tu orang nak tengok celoteh kita, macam mana kita handle crowd yang begitu ramai. Kalau sebelum ni hanya persembahan untuk 2-3 ribu orang saja, kan? Tapi kali ni 10,000 peminat Siti waktu tu first concert, 10,000 orang. Siti rasa boleh ke tidak Siti nak handle supaya konsert tu menghiburkan, kan? Tak orang rasa boring ke apa tunggu nyanyian Siti. Alhamdulillah, Siti sebenarnya setiap kali persembahan Siti akan jadi lebih semangat bila Siti mendengar sorakan peminat Siti, laungan diorang terhadap nyanyian-nyanyian Siti. Siti secara automatik Siti rasa mereka ni dah jadi dekat dengan Siti. Siti tak rasa segan, malu ke nak menghiburkan mereka. Alhamdulillah, Siti rasa
itu pembuka langkah Siti untuk bergelar penghibur yang terbaik. Tepuk tangan segar, joget dengan irang, hidup menjadi senang. Secara jujur, Siti melihat persembahan Siti dalam konsert merupakan hadiah buat peminat Siti. Yang selalunya mereka membeli album Siti, menyokong nyanyian Siti, pergi persembahan Siti yang kecil-kecil. Tapi bila konsert Siti jayakan, Siti rasa itulah sebenar hadiah yang paling berharga dari Siti untuk peminat. Lari aku mengejar mimpiku, dikelilingi indah warna cerita palsu. Kusangka sinar menyebelahiku, namun cahaya itu ditutup 1000 liku. Kini tak mungkin ku dipermainkan lagi oleh mereka. Satu jadi bingung, dua tak tertanding, kembali ku renung. Angin pun menyeru, lupakan yang dulu. Bintang pun setuju untuk menemaniku. Sampailah kini pada suatu waktu, ku berhadapan dengan satu fenomena baru. Ku tahu arah nak ku tuju. Jangan coba lagi untuk mempengaruhiku. Kini tak mungkin ku dipermainkan lagi oleh mereka. Satu jadi bingung, dua tak tertanding, kembali ku renung. Angin pun menyeru, lupakan yang dulu. Bintang pun setuju untuk menemaniku. Suatu masa nanti pasti kau temui. Tawarkanlah hati, jangan lupakan ilahi. Siapa mengapa bagai pelita, arah yang menghentikan derita. Kasih yang berbahasa, getih pikir derita. Minat yang berada di kawasan yang seterusnya, Siti harap anda semua hadir untuk menyaksikan persembahan Siti ini. Harap anda semua akan terhibur nanti dengan persembahan yang akan Siti sajikan untuk anda. Baiklah, sekarang Siti ingin bercerita kepada anda semua perkara menarik dalam Siti membuat konsert yang pernah Siti lakukan sebelum ini. Yang pertama, dalam setiap konsert yang kita lakukan, Siti menitikberatkan segmen. Kerana fungsi segmen ni adalah untuk membuatkan persembahan kita daripada mula hingga akhir tidak sama. Ada kelainan daripada setiap segmen ni. Lebih banyak kepada menceriakan suasana, memberi impact kepada yang menonton. Okey, contohnya untuk konsep pertama Siti, tribute kepada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Kami menggunakan special effect, iaitu gunakan lighting ultraviolet. Jadi dalam persembahan Siti, walaupun gelap tapi orang boleh nampak pergerakan penari itu. Kami menggunakan warna yang
sesuai dengan lampu ultraviolet tu, menimbulkan kesan yang orang kata bila penonton lihat tu ada satu yang lain daripada yang lain. Selain daripada tu, kanak-kanak kanak-kanak istimewa Siti gunakan dalam lagu Kau Kekasihku. Siti rasakan sesuai kerana kanak-kanak istimewa ni ada di antara mereka adalah peminat Siti sendiri dan Siti pernah bertemu dengan mereka. Mereka juga mempunyai bakat yang tersendiri. Siti percaya mereka ni lah yang perlu kita sama-sama tonjolkan. Jadi Siti bercadang untuk memanggil mereka lah buat bahasa isyarat dalam nyanyian Siti. Alhamdulillah, persembahan mereka memang Siti kagum sekali dan ramai yang tersentuh dan terharu dengan usaha yang Siti buat ni. Dan segmen yang seterusnya Siti buat untuk konsert pertama Siti, kanak-kanak kecil yang menari dalam persembahan Siti lagu Cindai. Siti rasakan anak-anak kecil ni pun merupakan satu pencetus semangat Siti dalam persembahan tersebut. Bila Siti tengok diorang ni kan, Siti rasa happy sangat, tak rasa takut. Lagi tengok kelincahan diorang menari. Dan Siti percaya anak-anak kecil ni sebenarnya diorang pun berminat juga dengan tarian, nyanyian. Cuma pendedahan tu agak kurang sikit lah diberi. Dan Siti rasa gembira bila ada sekumpulan kanak-kanak ni yang belajar tarian Melayu tradisional. Dijemput sama-sama menari dan bila mereka keluar je untuk tarian Cindai ni, satu stadium bergema dengan sorakan. Dan Siti rasa inilah salah satunya konsert yang beri kenangan yang terbaik dalam karier Siti. Mendendam unggas liar di duda, jalan yang tinggal jangan berliku. Seperti biasalah, bila nak buat konsert ni, mesti pening kepala nak fikirkan konsep persembahan. Kerana yang pertama, yang kedua Siti dah buat konsepnya yang tersendiri. Jadi yang tahun 2001 ni mesti nak yang lain daripada yang lain. Dan bila kami berbincang dan dengan tim Siti dalam membuat konsert tu, kami memikirkan sesuatu yang lebih dekat dengan diri Siti lah. Apa yang Siti suka dulu, apa yang Siti cita-citakan dulu. Dan tercetuslah, ya, Siti terbang, orang panggil Flying Fox. Ya, Siti mencuba satu yang Siti memang nak sangat buat, yang mencabar Siti. Mula-mula tu fikir bila dah buat latihan tu okey lah, sebab berlatih dekat area rumah yang mengajar Siti tu biasa, tak takut sangat. Tapi bila sampai dalam stadium tu, dia punya daripada hujung atap sana nak ke pentas tu, Siti fikir rasanya lebih daripada 5 kali fikir. Tapi Alhamdulillah, lepas kita buat percubaan dulu, Siti yakin dan Siti buat juga Flying Fox. Lagi cita-cita Siti atau apa yang Siti suka dulu waktu sekolah. Siti suka gimnastik, kan, gym rama. Siti realisasikan dengan menjemput semua gym rama. Ada di antaranya yang wakil Malaysia juga. Serta impian Siti dulu nak jadi polis. Tapi kerana tak dapat jadi polis, Siti panggil juga anggota beruniform dari TLDM Lumut untuk buat kawat senyap. Siti rasa pengalaman yang paling manis bila dalam masa 2 hari saja, Siti tak cukup masa nak berlatih dengan kawat senyap ni, TLDM. Jadi kami ambil masa 2 hari. 1 hari Siti pergi ke TLDM, Siti pergi sendiri ke Lumut, pergi ke tempat mereka berlatih. Siti berlatih dalam masa 4 jam. Kemudian Siti rekod. Hari itu juga Siti pulang ke Kuala Lumpur. Dan Siti berlatih tiap-tiap hari melalui tape yang Siti rakam tu. Jadi Alhamdulillah kan, bila berjumpa waktu latihan tu, mula-mula tu Siti adalah susah sikit nak ikut sebab kita tak belajar secara betul-betul kan dengan orang yang arif. Siti cuma belajar daripada tape yang Siti rekod tu. Jadi waktu latihan tu agak sukar sikit lah. Sampai satu tahap Pak Ngah cakap, Siti kau kena buat betul. Kalau tak perfect, kita tak boleh nak buat benda macam ni. Sebab semua orang akan tengok persembahan Siti. Kalau Siti salah, orang lain cantik pun tak bagus juga. Jadi nak tak nak,
Siti praktis lah hari-hari, praktis dengan senapang kayu yang dibuat tu. Adalah kerupangan ni dia buat ukuran yang sama. Tapi daripada kayu. Jadi kita sedap lah kan buat latihan ringan sangat, tapi bila dapat masa persembahan M16. Bayangkan betapa beratnya. Itu yang real. Dengan ada dia punya pisau kat ujung tu, Siti kena betul-betul berhati-hati. Sampai masa latihan Siti dulu, masa 4 jam Siti berlatih di sana, tangan Siti luka. Kan? Tangan Siti bengkak. Tapi saya rasa Siti tak pernah merungut lah sebab memang ini yang Siti nak buat. Dan seterusnya Siti buat magic. Magic ni memang satu keinginan Siti juga, nak tahu macam mana lah diorang ni buat magic boleh hilang sekejap, buat macam tu macam ni. Tapi dalam konsert mega Siti waktu tu semuanya terlaksana dan Siti rasa inilah konsert yang paling banyak perkara yang Siti kena buat, Siti kena berlatih dan perlukan konsentrasi Siti yang terlalu banyak dalam persembahan tu. Selain daripada semua perkara yang Siti nak buat ni, ada lagi elemen surprise iaitu penonton semua, dan daripada awal Siti tak umumkan siapa artis yang bersama dengan Siti pada malam tu. Dan bila di akhir persembahan, Siti menjemput Tan Sri Datuk SM Salim datang konsert Siti menyanyi, kerana waktu tu lagu popular Pandang-Pandang Jeling-Jeling ni memang disukai ramai. Jadi itu antara elemen surprise. Cincin intan bunga selasih, mari dipakai di waktu petang. Kenapa Tuhan tak mahu berkasih? Adakah orang akan melarang? Kain sarung, kain terendah, memanglah manis kalau dipakai. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Boleh sama-sama? Menjeling, menjeling ku bertentang, mata kita sama memandang. Ku cuba nak bertanya, siapa dia tengah mana? Menjeling, menjeling ku bertentang, mata kita sama memandang. Bercakap, bertanya dan bermesra, jangan sampai datang rumah. Tuai padi musim dah tiba, mari menuai di waktu pagi. Kalau begini malang menimpa, biar ku turut kata hati. Bunga selasih permainan muda, daun sehelai dimakan kuda. Bercerai kasih bertala tidak, 1000 tahun bertemu juga. Menjeling, menjeling ku bertentang, mata kita sama memandang. Ku cuba nak bertanya, siapa dia tengah mana? Menjeling, menjeling ku bertentang, mata kita sama memandang. Bercakap, bertanya dan bermesra, jangan sampai datang rumah. Serentak, siap, berentak, hey semua serentak. Dan satu lagi segmen, segmen lagu nostalgia. Siti bawakan daripada tahun 50-an sampai ke 90-an.
Jadi antara lagu yang saya nyanyikan daripada Jamie Zan, daripada Francis Capita, Aisyah dan ramai lagi. Bagi konsert Mega Bukit Jalil, pentasnya pun dibuat berbeza daripada yang sebelum ni. Di mana pentas Siti berada di tengah-tengah stadium. Kalau dulu ada ruang untuk Siti pergi backstage lah, nak turun pentas ke nak pergi mana. Tapi bila dah buat stage arena ni, di tengah-tengah ni kita tak boleh ada backstage. Jadi kena fikirkan tempat macam mana Siti nak salin baju. Dan untuk arena stage ni kami buat di mana tempat salin baju Siti di bawah. Kita ada beberapa tingkat kan. Di paling bawah tu tempat yang begitu kecil sekali. Dan yang ada di dalam tu ada beberapa orang kru dan juga makeup artist Siti dengan designer Siti. Dia duduk lah dalam tu untuk tempoh berapa jam kan. Dan Siti sering kali menukar pakaian tu. Tuhan je lah tahu macam mana keadaan dia yang kecil dan Siti perlu menyalin pakaian dalam masa 2 minit saja. Kan masa tu dia punya silat, dia punya taekwondo semua keluar lah. Nak cepat punya siap kan. Jadi bila Siti dah menghadapi situasi macam ni, Siti rasa Siti gembira kerana Siti dah banyak belajar untuk lebih lebih bersedia menghadapi setiap apa saja kemungkinan dalam waktu yang singkat. Semua rentak, semasa rentak, ada pemuda, ada pemudi. Pada tahun 2001, sekali lagi Siti dipanggil untuk menjayakan konsert diva, tapi kali ini dibuat di Indonesia. Dari Malaysia, waktu tu ada Siti, Sheila Majid, Fauzal Latif. Dari Indonesia, Krisdayanti, Titi DJ, Winda Panduwinata. Dan seorang lagi daripada Filipina, iaitu Ku Delesma. Baiklah, dalam banyak-banyak konsert yang telah Siti jayakan, ada satu konsert yang agak berbeza dari segi konsepnya dan juga pemuzik yang mengiringi persembahan Siti. Kerana Siti menggunakan hikmat orkestra yang begitu ramai sekali dan dibuat di tempat berprestij, iaitu di Istana Budaya. Jadi konsert ni pun sebenarnya bukan konsert nyanyian lagu-lagu Siti, tidak. Tapi konsert ni tribute kepada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, penghibur nombor 1 negara kita. Okay, nak nyanyikan lagu Allahyarham Sudirman ni bukan satu perkara yang mudah. Lebih-lebih lagi bila Siti wanita menyanyikan lagu lelaki. Ingat lagi Siti, satu lagu baru disiapkan sehari sebelum persembahan tu. Bayangkan macam mana Siti berdebarnya. Sebab kalau nyanyi dengan band biasa, tak ada masalah. Kita praktis macam tu saja kita boleh. Kita dah tahu macam mana nak menyanyi. Tapi dengan orkestra, dia banyak part dia dengan kena tunggu turn Siti menyanyi. Melodinya pun dah ditukar sedikit, arrangementnya. Jadi Siti waktu tu Tuhan je tahu macam mana Siti nak menghadapi keadaan macam tu. Tapi alhamdulillah lah, Siti rasa satu kelebihan Siti bila Siti dapat belajar menyanyi dengan diiringi oleh muzik yang berbeza. Anda semua nak tahu, inilah konsert yang Siti kira paling lama Siti jayakan, iaitu selama 4 hari. 4 hari berturut-turut. Selalunya Siti buat konsert 1 hari saja kan. Tapi yang kali ni 4 hari kerana dia memang dah disyaratkan dalam persembahan di Istana Budaya membuat persembahan beberapa harilah untuk pengunjung atau untuk peminat Siti. Jadi dalam masa 4 hari tu, Siti perlu pastikan kesihatan Siti dalam keadaan baik. Nyanyian Siti, persembahan Siti jadi setiap hari tu kan ada saja kita kenal pasti kelemahan dan kekurangan kita betulkan. Ada yang first day tu
tak sesuai, ada part-part lagu tu ada penari yang ramai, jadi kita kurangkan. Hari kedua kurangkan lagi. Sampailah persembahan di hari yang keempat. Saya rasa segalanya berjalan dengan baik. Dan Siti masih ingat hari kedua ke ketiga Siti buat persembahan, itulah hari yang betul-betul menyentuh perasaan Siti. Siti tak tahu macam sebab apa, tiba-tiba bila last segmen tu, segmen di mana beliau dah pun meninggal dunia, ditayangkan saat-saat beliau dibawa ke tanah perkuburan, Siti terpandang waktu tu, terpandang skrin tu, Siti menyanyi tapi sampai separuh jalan Siti tak boleh menyanyi. Dan peminat di dalam tu pun sama-sama sedih, tapi diorang support Siti supaya menyanyi, teruskan nyanyian. Tapi alhamdulillah semuanya Siti Siti hadapilah, kerana ini adalah satu gambaran perasaan Siti. Tak ada apa yang Siti nyanyikan, Siti rasakan. Bagai pelangi petang, kau kan pasti pergi jua. Sampaikan salam buat semua. Salam terakhir, salam teristimewa kepada kau yang tersayang, pada teman yang ku kenal. Pengertianku ini tak dirancang. Usah bertanya mengapa aku mengucap salam terakhir kepadamu. Karena waktu berputaran, bimbang tak berkesempatan melahirkan kerinduan terhadapmu. Demi sebuah kenyataan yang amat menyakitkan, aku yang tidak berdaya hanya berserah padanya. Salam akhir, salam yang teristimewa bersamanya. Ku memohon ampunan, melaluinya ku beri kemaafan kepadamu. Okey, rentetan selepas persembahan konsert Siti di Singapura, Siti sekali lagi mendapat tawaran untuk menjayakan konsert Diva. Siti rasa bertuah kerana digabungkan dengan 3 lagi artis yang Siti memang kagum dari kecil, iaitu Anita Sarawak, Sheila Majid dan juga Hetty Koes Endang. Semasa perjalanan Siti sebelum show malam, siang tu perjalanan Siti nak pergi latihan, kereta kami mengalami kemalangan. Memang satu tragedi yang sentiasa mengejutkan Siti juga. Walaupun tak ada yang cedera teruk, tapi semangat tu pun rasa macam dah turun sikit lah kan, pasal baru saja mengalami kemalangan. Siti sedarlah sebenarnya ini adalah dugaan yang menguji ketahanan fizikal dan mental Siti.
Okey, sekarang Siti nak mengimbas kembali bagaimana susah payahnya Siti, bagaimana masalah yang dihadapi Siti sewaktu nak menjayakan konsert Siti. Contohnya untuk konsert Siti yang pertama pada tahun 99, Siti ingat lagi sebenarnya kami gamble, Siti Nurhaliza Production bertaruh nasib betul dalam menjayakan konsert yang pertama ni. Kerana pertama, Siti waktu tu tidak mendapat, orang kata susah, bukan tidak mendapat tapi agak sukar sikitlah nak mendapat kepercayaan sesebuah syarikat atau penaja untuk menjayakan konsert. Siti ingat lagi kami dah buat kertas tu, dah hantar kepada syarikat-syarikat ni supaya berminat atau tidak nak sponsor persembahan, tapi sayangnya tak ada. Cuma last minute bila kami dah buat sendiri, dah berusaha sendiri, ada pihak membantu kami kan. Jadi bila dalam keadaan yang macam tu juga, Siti terlibat juga sama semata-mata untuk menjayakan, sebab kami dah booking stadium, dah panggil tenaga-tenaga kerja profesional berbincang, dah bersetuju, dan penari semua pun dah berlatih. Jadi Siti pun pergi juga turun menjayakan penjualan tiket tu. Siti pergi ke shopping kompleks, pergi ke kedai-kedai kaset, ada sesi bertemu peminat sambil tu menjual tiket untuk persembahan konsert Siti yang pertama. 2 minggu sahaja Siti ingat, 2 minggu, dan tempoh 2 minggu Siti perlu buat promosi, latihan. Jadi alhamdulillah lah, Siti rasa usaha Siti ni tidak sia-sia bila Siti lihat 10,000 orang penonton yang hadir pada malam tu. Siti rasa walaupun ada kerugian, Siti langsung tak dapat bayaran untuk konsert pertama Siti tu. Tapi Siti rasa puas bila usaha kami ni, kejayaan kami menangani setiap masalah ni dah membuka mata pihak lain setelah selesai konsert Siti. Sebenarnya semua yang Siti lakukan, semua yang Siti hadapi ni bukan untuk diri Siti sendiri, tapi untuk nak menunjukkan bahawa artis Malaysia juga ada kebolehan tersendiri dan kita mampu buat konsert setaraf artis antarabangsa. Dan Siti begitu berhutang budi sekali dengan tenaga produksi, tenaga kreatif yang bertungkus lumus selama ni membantu kerja-kerja konsert Siti. Dan Siti ingat lagi waktu membuat latihan di dalam Stadium Putra, satu kejadian yang agak menyedihkan lah. Satu cabaran lah juga Siti rasa dalam Siti nak menjayakan konsert Siti yang mula-mula tu, bila seorang pekerja kami jatuh daripada kerangka besi yang tinggi tu. Jadi ketika itu Pak Ngah berada di tengah stage dan sedang berbincang dengan Siti untuk segmen gendang tu. So dia berada di tengah-tengah, so Pak Ngah, Siti dan ada satu orang lagi sedang berbincang bagaimana nak buat persembahan tu. Pada ketika itu budak yang memanjat scaffolding ni jatuh betul-betul di tempat yang kita berdiri sebelum itu. So kebetulan Pak Ngah dengan Siti tengah tunjukkan tu, kita ke belakang sikit umpamanya. Lepas ke belakang tu boom, scaffolding tu jatuh. Jadi gendang yang kita letak dekat tengah-tengah tu pun kena. Sedangkan kita sebelum tu kita duk rehearsal, kita duk berbincang dekat gendang tadi ni. So gendang tu bengkok habis dan pecah dia punya batang besi dia tu. Waktu tu Siti nasib baik Siti tak berada di atas pentas. Siti punya alat percussion tu dah ada atas pentas betul. Jadi bila kerangka besi tu jatuh, dia timpa Siti punya alat percussion tu, dan orang yang terbabit dalam kemalangan tu dengan segera kami hantarlah ke hospital berdekatan. Alhamdulillah tak ada apa-apa yang teruk terjadi pada diri dia. Terima kasih sekali kepada kru Siti kerana sanggup, orang kata, bertarung nyawa menyiapkan pentas Siti, nak menjayakan konsert Siti. Dan terima kasih juga pada semua yang selama ni, Pak Ngah, semua tenaga kerja yang selama ni bekerja, memberi didikan pada Siti. Siti rasa Siti bekerja tu sebenarnya Siti nak menimba ilmu, menimba pengalaman agar di suatu hari nanti Siti boleh
lakukan satu konsert yang lebih besar daripada apa yang Siti dah buat sekarang. Hai, bertemu lagi dalam email pilihan dan kali ini Siti akan bacakan email datangnya daripada AA atau L1 dan soalannya, Siti sering menampilkan kelainan pada setiap konsert Siti. Apakah ciri-ciri konsert yang Siti idam-idamkan yang belum tercapai? Okay, kalau nak bercerita tentang konsert yang Siti idamkan belum lagi Siti capai, adalah konsert tradisional, di mana kalau boleh konsert tu nanti Siti nak buat daripada mula sampai akhir nyanyian Siti adalah lagu-lagu tradisional, tak kira lah daripada album Siti atau lagu Evergreen, lagu setiap negeri. Itu antara yang Siti idamkan. Dan yang hadir dalam konsert tu nanti pun kalau boleh Siti nak semua berpakaian, kalau yang lelaki Melayu, baju Melayu, yang perempuan baju kurung atau baju kebaya, dan yang bukan Melayu tu pakaian kebudayaan mereka. Jadi nampak konsert ni memang sesuai dengan temanya. Siti ingin buat sebuah konsert tradisional yang besar sekali. Baiklah, untuk email seterusnya datangnya dari Suhaimi Mawasi. Soalan yang diberikan ialah, ramai yang telah tahu yang Siti akan mengadakan konsert bergerak pada Siti pada tahun ini. Apakah konsep atau pembaharuan yang akan Siti cuba ketengahkan dalam konsert itu nanti? Dan adakah Siti akan tetap membahagi konsert Siti kepada dua bahagian? Itu balada ataupun pop, pop dan juga irama tradisional seperti konsert yang sebelumnya. Sebenarnya Siti cuba memuaskan cita rasa peminat Siti. Kalau Siti katakan tadi, kalau konsert yang belum Siti nak buat tradisional, tradisional saja. Tapi kalau konsert bergerak ni, Siti tak boleh fokus pada satu saja. Kalau boleh Siti nak peminat Siti yang pelbagai cita rasa ni puas bila menonton konsert Siti. Jadi mungkin Siti akan sampaikan tradisional dan juga pop lah seiring. Dan yang lain tu Siti rasa Siti semestinya nak lain daripada yang sebelum ni, yang pernah Siti buat mungkin ada orang kata surprise element tu yang agak berbeza daripada yang sebelum ni. Tapi Siti menitik beratkan persembahan yang menghiburkan. Apa guna kalau kita buat persembahan 2 jam tapi orang tak terhibur? Jadi Siti yang penting sekali, mesti peminat yang datang tu terhibur dan juga berbaloi dengan tiket yang mereka beli untuk menonton persembahan Siti nanti. Okey, nampaknya 2 saja soalan yang dapat Siti jawab pada minggu ini yang telah dialamatkan kepada 3D siti@citizon.com. Bagi anda semua, jangan lupa tunggu minggu hadapan kerana Siti akan jawab lagi soalan melalui email pilihan. Bagaikan pelangi tak bercahaya.